Hai, Assalamualaikum. Salam perkenalan. Okey, saya kenalkan diri saya. Saya adalah Haizarul Aida dan saya merupakan dealer emas public gold di bawah grup PJJ100 Network, iaitu grup yang dibimbing oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, mentor emas saya, penulis buku Wang Emas Pertahan Ketika Gawat. Okey, dalam video kali ini saya nak share bagaimana perbezaan antara barang kemas dan juga emas pelaburan. Okey, saya pasti wanita di luar sana, puan-puan di luar sana dah aware apa itu barang kemas. Barang kemas ia adalah kategori emas perhiasan ya. Dan tujuan barang kemas dicipta, direka untuk kita pakai, untuk kita nampak cantik dan nampak berseri-seri. Orang kata perempuan ni kalau tak dipakai barang kemas tu something wrong somewhere, macam tak berseri, tak bersinar. Jadi perlu ada sedikit kita pakai barang kemas tu perlu ada sedikit lah. Jadi apa bentuk barang kemas? Bentuk barang kemas ni ada cincin, ada subang, ada rantai leher, gelang tangan kan, di pelbagai. So sekarang pun dalam pasaran dah pelbagai nama. Ada pulut dakap, ada biskut tawar, ada daun ketum, dan yang terbaru ada bayam Brazil, gelang bayam Brazil. Terkejut saya. Tapi halus buatan dia, nampak macam ni mesti upah tukang jenis tinggi ni sebab halus buatan dia kan. Okey, apa pula bentuk emas pelaburan? Pasti barang kemas semua kita sedia maklum, tapi emas pelaburan orang tak tahu. Ramai di luar sana tak tahu. So apa bentuk emas pelaburan? Bentuk emas pelaburan sebegini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada dua, sama ada dalam bentuk jongkong emas, ni jongkong gold bar ataupun dinar. Okey, kita nampak sikit, bagi nampak sikit. Okey, dua. Okey, gold bar dia dalam bentuk petak. Kalau dinar dalam bentuk bulat. Dan kebiasaannya mereka ni disil dan ada sertifikat. Sertifikat. Okey. Ini adalah emas pelaburan. Kebiasaannya dalam bentuk jongkong dan juga shilling dinar. Okey. Apa lagi perbezaan dia? Okey. Dari segi tujuan, emas pelaburan ni untuk simpanan jangka masa panjang. Okey, ni untuk disimpan, ini untuk dipakai. Okey, beza apa lagi beza? Okey, beza dia dari segi ketulinan. Okey, ketulinan emas ini diukur dari segi sistem karat. Sistem karat emas. Okey, kalau barang kemas, ni barang kemas saya. Saya ada juga tuan-tuan dan puan-puan, barang kemas simpan jugalah sikit. Okey, bukanlah simpan sebab tak suka nak pakai. So adalah sikit, sebutir dua. Okey, macam ni pulut dakap. Pulut dakap. Barang kemas ni 22 karat. Okey, kebiasaannya barang kemas sistem ketulinan dia diukur daripada sistem karat. Ketulinan dia diukur daripada sistem karat. Jadi ketulinan barang kemas ni kebiasaannya 22 karat. Sebab apa 22 karat tuan-tuan dan puan? Kerana ada campuran logam lain dalam barang kemas. Kalau tidak boleh ditempa, tidak boleh dibentuk, terlampau lembut. Jadi bila kita campur dengan logam lain, contohnya tembaga, ada 2 gram tembaga dan 22 gram emas dalam ni, jadi bolehlah dia dibentuk dan dia tahan lasak. That's why barang kemas 916 22 karat. Dia ada campuran logam lain. Okey. Manakala emas pelaburan memang dia terdiri daripada 24 karat. 24 bahagian per 24 bahagian, bermaksud tiada campuran logam lain di dalam emas 24 karat ni, emas pelaburan. So memang emas ni sifat dia dia mudah calar, dia lembut dan dia mudah terputus. Dia kadang-kadang dia kebiasaan dia datang dengan seal sebegini. Datang dengan seal, ataupun kalau yang loose tanpa seal ni dia ada dia punya casing, dah siap casing.
Jadi ini adalah emas tulen. Emas tulen 24 karat, tak ada campuran logam lain. Okey. Okey. Dari segi unit per 1000 jisim emas, kalau 24 karat kita panggil emas 999 dan kandungan emas dia 99.9%. Okey, kalau 22 karat barang kemas, kebiasaannya unit per 1000 jisim emas dia adalah emas 916 dan kandungan emas dia 91.6%. Sebab dia ada kandungan logam lain di dalam tu ya, untuk bagi dia tahan asam. Okey. Dan unit karat juga dia ada daripada 24 karat, ada 22 karat, ada 21 karat, 18 karat, 16 karat, 14 karat, 12 karat, 10 karat dan 9 karat. Itu banyak ya kandungan emas dia, peratus kandungan emas dia. Okey. Okey, apa lagi beza dia tuan-tuan dan puan-puan? Okey, dari segi harga. Dari segi harga barang kemas, harga dia per gram lebih mahal berbanding emas pelaburan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kerana adanya upah tukar. Barang kemas ada upah tukar. Sebab kita nak bentuk jadi macam-macam design, daun ketum lah, pulut dakap. Jadi ada upah tukang di dalamnya dikenakan untuk setiap gram. Jadi upah tukang ni bergantung kepada design. Semakin sulit design tu ataupun semakin halus buatan barang kemas tu, upah tukang dia semakin mahal. Okey. Berbeza dengan emas pelaburan, dia tidak dikenakan sebarang upah tukang. Macam emas public gold seperti ini, tak ada upah tukang, tidak dikenakan sebarang upah tukang. Okey. Dan harga dia mengikut harga pasaran semasa. Kalau emas public gold, harga dia tertera pada website public gold dan harga dia berubah setiap 20 minit mengikut harga emas dunia, harga pasaran semasa. Okey. Okey. Apa lagi beza? Dan beza yang terakhir adalah susut nilai. Susut nilai ni, apa maksud susut nilai tuan-tuan dan puan-puan? Susut nilai ni susut nilai ni dia menentukan berapa banyak dan cepat kita menjana keuntungan dari emas yang kita beli itu jika berlaku kenaikan harga. Dia menentukan berapa cepat dan banyaknya kita dapat keuntungan beli emas tu bila harga emas naik. Okey, itu maksud dia, maksud susut nilai. Okey, kalau barang kemas, susut nilai dia 25% sehingga 40%. Tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila susut nilai yang tinggi ni bila katakan contoh harga emas naik 15%, tapi disebabkan susut nilai dia 25%, jadi kita masih tidak dapat untung. Kalau kita jual barang kemas kita tu, kita tidak dapat untung lah, kita rugi. Tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu ilmu ini ya, perlu tahu susut nilai untuk barang kemas. Kebiasaannya di kedai emas mesti 25 hingga 40%. Dan berbeza dengan emas pelaburan, di mana emas pelaburan susut nilainya bawah daripada 10%. Okey, sebagai contoh, susut nilai untuk emas public gold ni antara 6 hingga 9%. Jadi bila rendah, katakan kenaikan harga emas itu 15%, jadi susut nilai dia hanya 10%, jadi kita dah dapat keuntungan sebanyak 5% daripada kenaikan harga emas itu. Jadi antara emas pelaburan dan barang kemas, disebabkan susut nilai barang kemas yang tinggi, kita terpaksa tunggu lama. Kalau kita jual dalam jangka masa 2 tahun, 3 tahun, kita tak boleh lagi nak dapat untung. Berbeza dengan emas pelaburan, kata kita tak perlu nak menunggu lama lah, sekejap saja sebab susut nilai dia yang kecil. Okey. Itu sahaja perbezaan antara barang kemas dan juga emas pelaburan yang dapat saya kongsikan.
Okey, dalam buku Mentor Emas saya ni, wang emas bertahan ketika gawat, pada seksyen 5.02 ada kenapa barang kemas tidak sesuai untuk pelaburan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang masih bela-bela tentang ilmu emas boleh beli buku ni, dan memang ada dihuraikan dalam ni. Sangat bagus buku ni, boleh beli ya. Jadi sesiapa yang berminat untuk menyimpan emas pelaburan, emas public good, boleh kontak saya pada nombor yang tertera, dan boleh join channel Telegram saya, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang lain, dan dengan sharing ilmu yang lain, insya-Allah. Semoga perkongsian saya mengenai perbezaan antara emas pelaburan dan juga barang kemas ni sedikit sebanyak memberi info, dan memberi info dalam tuan-puan membuat keputusan sama ada nak menyimpan barang kemas ataupun emas pelaburan. Tapi untuk jangka masa panjang, sebaik-baiknya untuk tujuan simpanan, sebaik-baiknya pilihlah emas pelaburan berbanding barang kemas saja. Okey, sekian dahulu perkongsian saya. Sehingga berjumpa lagi. Bye.